Didik TV KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven selaku hos anda. Dan sebelum kita bermula, nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun dan pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan untuk hari ini, mata pelajaran kita adalah fizik, tetapi siapakah gurunya? Jom kita tengok. Cantiknya. Oh, ni lampu apa ni? Sean. Sean ada kat situ tak? Oh. Hai cikgu, ada. Sean, cikgu nak minta tolonglah. Okey, boleh cikgu. Apa tu? Okey, Sean nampak tak warna dekat atas meja tu? Warna-warni atas meja tu. Nampak cikgu, nampak. Cantiklah. Cantik kan? Cikgu nak suruh, nak minta tolong Sean carikan satu kabel yang berfungsi macam lampu tu. Oh, okey. Tapi sini ada banyak kabel lah. Cikgu, yang mana satu? Okey, Sean tolong guna laser. Pancarkan cahaya laser pada satu hujung dan Sean akan nampak cahaya laser keluar pada hujung yang lagi satu. Okey, boleh cikgu. Saya cuba ya. Oh, sini ada lampu laser. Okey. Saya cuba untuk kabel ni. Okey, dah pancarkan dah, tapi tak keluar pun. Okey, bukan ni kot. Oh, ada lagi satu, tapi yang ni macam look sinar. Mungkin boleh kot. Okey, saya cuba. Dia pada permulaan tetapi tidak pada penghujungnya. Mungkin bukan yang ini. Mungkin yang ini kot, tapi macam boleh ke? Okey, tak apa, saya cuba. Saya rasa kabel ni lah. Wah, cantiknya. Okey, dah jumpa dah. Hai cikgu. Saya dah jumpa dah cikgu. Hai cikgu. Sean, cikgu dah ada kat sini. Kenapa lambat sangat, Sean? Cikgu, maaflah cikgu sebab saya baru je jumpa cikgu. Tapi saya nak tanya cikgu, macam mana lampu dia apabila saya sinarkan lampu pada penghujung satu ni, dia keluar pada penghujung yang lain? Itulah tajuk yang kita nak belajar hari ni, Sean. Tajuknya ialah gelombang elektromagnet. Maksudnya hari ini, semua yang kita belajar adalah berkaitan dengan gelombang elektromagnet, apakah ciri-ciri, apakah komponen dan apakah aplikasinya. Ya, cikgu. Okey, Sean. Cikgu akan mulakan dahulu sebenarnya apa yang kita nak belajar hari ini. Cikgu nak menjana idea dahulu. Apakah idea yang kita buat situasi tadi kan, Sean, sebenarnya? Ya, Okey. Yang pertama, kita nak menjana idea tentang teknologi tanpa wire. Sebenarnya tadi kan, Sean, kita tak nampak pun sebenarnya ada penghantaran. Tapi masa cikgu cakap dengan Sean tadi, Sean boleh dengar cikgu kan? Boleh cikgu. Boleh, sebab kita sebenarnya menggunakan walkie-talkie yang mengaplikasikan gelombang elektromagnet. Macam itulah, Sean. Okey, sebenarnya di sekeliling kita ni penuh dengan gelombang elektromagnet tau, Sean. Tapi kita tak boleh nampak. Ya betul lah, Ibu. Betul kan, kita tak boleh nampak. Okey, cikgu nak bagi satu simulasi lah. Cikgu nak bagi satu gambaran kepada Sean sebenarnya bagaimana gelombang elektromagnet ni. Macam mana rupa dia. Kan? Okey, contohnya cikgu ada satu model gelombang di sini, Sean. Macam tadi. Cahaya laser, Sean boleh nampak. Jadi Sean boleh nampak lah, okey, ini cahaya laser sebab cahaya laser ni dalam
satu spektrum cahaya nampak. Ya. Jadi mata kita yang sensitif terhadap gelombang nampak, cahaya nampak, kita akan nampaklah. Yelah kan. Tetapi gelombang elektromagnet yang digunakan oleh walkie-talkie, Ya. kita tak boleh nampak. Betul. Macam ni lah Sean, macam ni. Umpamanya macam ni. Okey, jadi walkie-talkie daripada bila cikgu cakap melalui walkie-talkie cikgu, pemancar isyarat akan dihantar daripada cikgu punya walkie-talkie dan Sean punya walkie-talkie akan terima isyarat gelombang daripada cikgu. Dan inilah gelombang elektromagnet yang kita akan pelajari pada hari ini. Okey. Baik, cikgu. Sebenarnya cikgu nak cerita tentang sejarah penemuan. Okey, baik. Okey, sejarah penemuan dekat sini cikgu akan ceritakan daripada sejarah penemuan yang pertama. Okey, daripada cikgu. Saya bantu cikgu dengan slide boleh cikgu? Okey. Cikgu nak betulkan slide tu. Maaf cikgu, saya tertekan tadi. Saya keluar balik cikgu. Okey. Kejap cikgu. Maaflah tadi sebenarnya saya nak tengok-tengok apa yang kita akan belajar hari ni. Okey, baik cikgu. Ini dia apa yang cikgu ceritakan tadi, iaitu idea tentang teknologi tanpa wayar. Okey, apa yang kita nak ceritakan adalah tentang isyarat yang dihantar dalam bentuk gelombang tanpa menggunakan kabel. Okey. Okey, pertama sekali dia sebenarnya sejarah ni panjang, tapi kita ambil yang penting. Bermula dengan Thomas Young. Ingat lagi tak? Kita ada buat dalam episod yang lalu, Sean. Berkenaan dengan ingat lagi gelombang kan? cikgu? Kita buat interference cahaya. Kita buat dekat sini. Thomas Young pada tahun lebih kuranglah pada tahun 1801, Thomas Young menunjukkan bahawa cahaya ialah gelombang. Maksudnya cahaya ni ialah sejenis gelombang. Menerusi eksperimen interference cahaya atau lebih terkenal dengan eksperimen Dwi celah Young. Maksudnya gelombang cahaya akan menunjukkan satu corak. Itu yang ditemui mula-mula. Murid-murid di rumah boleh merujuk kepada buku teks muka surat 220. Okey, seterusnya, sejarah penemuan yang seterusnya adalah pada tahun 1862. Okey, oleh James Maxwell. James Maxwell mengemukakan teori bahawa cahaya ini ialah gelombang elektromagnet. Apa gelombang elektromagnet itu kan? Kita akan belajar kejap lagi. Okey. Jadi James Maxwell sebenarnya seorang saintis pada ketika itu. Cikgu rasa memang sangat pandai, sangat cerdik, boleh menjumpai gelombang dalam mempunyai medan elektrik dan juga medan magnet. Okey. Kemudian James Maxwell ini sebenarnya adalah pencetus kepada idea fizik kuantum sebenarnya. Mencetuskan idea itu. Okey. Seterusnya, cikgu akan teruskan dengan Heinrich Hertz. Heinrich Hertz ni adalah seorang saintis berbangsa Jerman. Pada tahun 1887, Heinrich Hertz menjana gelombang radio. Dan seterusnya mengesahkan bahawa teori Maxwell adalah betul. Sebab Maxwell ni meninggal pada usia yang agak muda. Jadi beliau tidak sempat mengembangkan idea beliau, tetapi idea beliau telah dikembangkan oleh Heinrich Hertz. Syah, nampak tak? Ada dua gambar bulat-bulat dekat situ kan? Inilah sebenarnya idea awal tentang penjana isyarat dan juga penerima isyarat. Pemancar isyarat dan penerima isyarat. Jadi Heinrich Hertz ni penting kerana beliau merupakan saintis pertama yang menjana, yang menunjukkan bahawa gelombang radio ini bukan gelombang radio sahaja, tapi gelombang elektromagnet ini boleh dijana. Maksudnya boleh dihasilkan. Alright. Kemudian lagi satu, Hertz. Ada tak terfikir? Saya baru je nak tanya. Ada tak terfikir perkataan Hertz tu? Dia adalah unit pengukuran bagi frekuensi kan? Betul. Okey, unit frekuensi itu diambil sempena nama Hertz kerana sumbangan beliau yang sangat besar melalui gelombang elektromagnet ini. Kan menarik kan? Jadi cikgu ambil sumber gambar ini daripada Spark Museum.
Okey, kalau rasa berminat, murid-murid di rumah boleh terus melayari laman sesawang yang telah cikgu berikan. Okey, kemudian pada awal abad ke-20, barulah gelombang elektromagnet ini disenaraikan. Okey, sebagai sinar gamma, sinar X, sinar ultra ungu, cahaya nampak, sinaran inframerah dan juga gelombang mikro, dan ada lagi satu, gelombang radio. Oh, okey. Okey, ada 7 kesemuanya dan inilah yang kita akan pelajari pada hari ini. Ya, cikgu. Okey. Tajuk kita, gelombang elektromagnet. Ya. Alright. Dan sebelum kita teruskan, cikgu, saya rasa saya nak berehat seketika. Boleh? Okey, boleh. Dan kita akan kembali semula ke slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nisa untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu fizik. Baiklah cikgu, jom kita teruskan pembelajaran kita, cikgu. Okey, jom Sean. Kita tengok dulu apakah yang akan dipelajari pada hari ini, iaitu pertama sekali kita akan kenal dulu apakah ciri-ciri gelombang elektromagnet. Okey. Kedua, kita akan belajar tentang komponen-komponen spektrum elektromagnet dan akhir sekali adalah aplikasi setiap komponen di dalam spektrum elektromagnet. Okey, kita tengok dulu definisi apakah gelombang elektromagnet tadi. Okey, Sean? Okey, cikgu. Yang pertama, gelombang elektromagnet terdiri daripada medan elektrik. Ya. Okey, medan elektrik warna merah, kita tengok medan elektrik dan medan magnet warna biru yang berayun ataupun dalam bahasa Inggeris kita guna istilah oscillates. Okay, secara berserenjang di antara satu sama lain. Bila baca tu macam apa benda ni cikgu? Kan? Okey, jadi cikgu akan tunjukkan satu animasi. Okey, begini sebenarnya gelombang elektromagnet ini merambat. Kita tak panggil gelombang elektromagnet bergerak. The word is memang bergerak lah, kita faham. Tapi kita panggil merambat. Istilah yang digunakan adalah gelombang merambat. So ini adalah merambat. Okey, selalunya kan Sean di murid-murid cikgu selalu susah nak faham apa yang dimaksudkan dengan berserenjang. Hari ini cikgu ada sediakan satu model gelombang elektromagnet. Boleh tak Sean tolong angkatkan? Okey. So jadi yang warna merah, warna merah pada komponen Y dan warna biru pada komponen X. Okey. Jadi dekat sini setiap daripada zarah gelombang itu akan berayun secara berserenjang di antara satu sama lain. Okey, kalau tengokkan Sean. Tengok pada satu amplitude yang maksimum. Ya cikgu. Okey. Boleh tak Sean tunjuk amplitude maksimum? Apabila medan elektrik berada pada amplitude maksimum, maka gelombang magnet pada medan magnet juga akan mengalami amplitude maksimum. Sama juga di sebelah sini. Sama juga kat situ. Dia macam itulah, sebab itu dalam gambar animasi yang cikgu tunjukkan tadi, gelombang tadi berayun. Itu yang dikatakan gelombang elektromagnet berayun secara berserenjang. Okey. Berayun secara berserenjang. Jadi dia keluar dua komponen. Kalau saya tunjukkan macam ni, dia memang macam ni lah, dia berserenjang. Kalau nak tengok gelombang merambat, cuba Sean gerak. Cuba Sean bergerak sikit. Sekarang merambat. So ini adalah bagaimana gelombang merambat. Okey, itu adalah satu ciri penting bagi gelombang elektromagnet. Macam mana nak kenal gelombang elektromagnet? Kena tengok. Ada komponen medan elektrik, ada komponen medan magnet. Maka gelombang itu diklasifikasikan sebagai gelombang elektromagnet. Okey, boleh Sean? Cikgu boleh. Cikgu akan teruskan kepada ciri yang kedua, iaitu gelombang elektromagnet ini adalah gelombang melintang. Okey, gelombang melintang maksudnya gelombang melintang tadi arah perambatan
berserenjang dengan arah getaran zarah. Ya. Zarah bergetar macam ni, Ya. perambatan ke sana. Ya, betul. Macam tadi animasi tadi. Itu adalah yang dikatakan gelombang melintang. Okey, murid-murid sebenarnya boleh dapati maklumat lebih lanjut tentang gelombang melintang pada buku teks muka surat 177. Okey, sebenarnya murid-murid telah belajar tajuk ini lebih awal semasa permulaan tajuk gelombang, iaitu ciri-ciri bagi gelombang melintang dan gelombang membujur. Okey, seterusnya gelombang elektromagnet tidak memerlukan medium perambatan. Jadi ini bermaksud boleh merambat melalui vacuum. Ya. Ini bukan vacuum yang vacuum penyedut hampagas Ya. Ini vacuum maksudnya di ruang udara tiada apa-apa molekul. Ya. Macam itulah senang kita nak Macam terangkan di tentang vacuum. angkasa lepas saya ikut. Yes, betul. Yang tidak Macam di mempunyai- ruang angkasa lepas. Okey. Seterusnya, gelombang elektromagnet ini bergerak, laju dalam vacuumnya adalah sama dengan laju cahaya. Iaitu C, kita cakap C lah kan. Kita gunakan simbol C. 3 kali 10 kuasa 8 meter sesaat. Ya. Maksudnya gelombang elektromagnet ini bergerak dengan laju cahaya. Ya. Okey. Kemudian gelombang elektromagnet akan menunjukkan fenomena pantulan, pembiasan, pembelauan dan interference. Jadi itu adalah ciri-ciri penting bagi gelombang elektromagnet ini. Okey, kita dah belajar dah Sean, dia punya ciri-ciri. Ya. Sekarang kita nak belajar pula tentang komponen. Tadi kan cikgu ada tunjuk walkie-talkie. Lepas tu cikgu ada cerita pasal gentian optik. Tadi kan cikgu minta Sean cari kabel gentian optik kan? Ya, betul. Okey, jadi kita nak tengoklah. Ini sebenarnya duduk dekat spektrum mana ni? Komponen mana ni? Okey. Apa dia komponen spektrum elektromagnet ni kan? Radio ada. Lepas tu telefon dekat mana? Jadi hari ni kita akan tengoklah 7 jenis gelombang elektromagnet. Kemudian kita kena tahu juga bahawa spektrum elektromagnet ini adalah spektrum selanjar atau continuous spectrum dalam bahasa Inggeris dia. Okey. Selanjar bermaksud di sini tiada sempadan tertentu yang akan mengasingkan dua jenis gelombang. Kejap lagi cikgu akan tunjukkan dekat aktiviti yang seterusnya macam mana yang dikatakan spektrum selanjar. Bolehkah saya menyatakan bahawa gelombang tersebut macam di antara dua jenis gelombang tu adalah secara berterusan, tidak Ya, ada betul. putus-putus saya ikut. Betul, tak ada putus-putus. Kita pun tak tahu dekat mana sebenarnya gelombang itu terpisah. Okey. Itu sebenarnya yang dikatakan spektrum selanjar. Ya. Okey. Dan yang paling penting juga kita kena tahu bahawa tenaga adalah berkadar terus dengan frekuensi. Maksudnya Sean, kalau frekuensi bagi gelombang itu, contohnya kan, frekuensinya adalah tinggi, Ya. maka tenaga yang dihasilkan juga adalah tinggi. Berkadar terus, ya. Okey. Ya. Okey. Kita akan tengok inilah dia Sean, spektrum elektromagnet. Okey, macam bila kita tengok sekali imbas ni macam apa maksud dia kan? Apa ni? Cikgu, apa ni kan? Okey, jadi kita akan buat aktiviti Sean. Okey, boleh. Okey, kita akan buat aktiviti, kita akan susun komponen elektromagnet mengikut urutan daripada segi panjang gelombang dan juga frekuensi. Baik. Lepas tu tadi kita nak hafal. Lepas kita susun, kita akan hafal. Ya. Okey, itu yang kita akan buat. Jadi cikgu akan buka ni. Okey, cikgu akan buka aktiviti ni sebagai rujukan untuk kita tampal. Kita nak tampal Sean. Kita panggil teka-teki bergambar spektrum gelombang elektromagnet ataupun puzzle lah sebenarnya, puzzle. Puzzle macam tu kan? Okey. Kita lagi faham lah Ya, betul. Ya. So kita akan mulakan dulu. Okey. Kita akan cuba buat gelombang dulu. Gelombang ya. Gelombang, okey. Okey, saya nampak di atas meja ada bagaikan gambar ataupun yang image tu. gelombang yang ni. Okey, jadi okey, Sean tengok dekat skrin cikgu kan. Pada skrin cikgu ada disusun gelombang daripada saiz gelombang, saiz panjang gelombang daripada kecil hingga besar. Jadi kita akan tiru. Kita akan tiru semula apa yang ada di skrin dan kita akan tampal di
papan putih. Okey, cikgu. Okey, Nak jadi saya mulakan kita sekarang, akan cikgu? mulakan sekarang. Okey, saya ke papan putih, cikgu. Okey. Okey, saya rasa saya mula daripada kanan lah, cikgu. Boleh. Sebab dia gelombang yang saya ada ni nampak macam besar. Okey, betul. Okey, Okey, saya Sean melekat tampal. di sini. Nak bagi tengah, cikgu? Macam ni. Cikgu rasa atas. Atas Sekejap lagi sikit sini. kita ada banyak lagi nak tampal. Okey, dekat sini boleh, cikgu? Boleh Okey. cikgu rasa. Alright. Okey, Okey, baik. kita tengok panjang gelombang yang pertama. Sean dah tampal. Okey, Sean, Okey. seterusnya. Saya sambungkan, cikgu. Okey, sambungkan ya, Sean. Okey. Oh, maaf. Okey, di sini. Oh. Okey. Okey. Sean akan teruskan dengan susunan-susunan itu. Ya. Alright, sekarang cikgu akan cuba terangkanlah apakah ciri-ciri yang lain yang ada dekat dalam spektrum gelombang elektromagnet ini kan. Okey, seperti pada paparan skrin cikgu, dalam spektrum elektromagnet ini kita akan susun mengikut panjang gelombang. Okey, selain daripada ada panjang gelombang, kita akan tampalkan juga nama-nama bagi setiap gelombang itu. Bermula daripada gelombang radio, gelombang mikro, sinaran inframerah, kemudian kita ada cahaya nampak, sinaran ultra ungu, sinar X dan akhir sekali ada sinar gamma. Okey, cikgu akan tolong Sean. Ya, cikgu. Cikgu akan tolong Sean untuk tampal nama bagi setiap gelombang tadi. Okey. Saya hampir siap, Sean dah cikgu. hampir siap. Hampir siap. Pandai Sean. Okey, akhirnya lengkap Okey. Okey. Boleh? Okey. Boleh. Sekarang kita Jangan akan jatuh. tampal Okey. nama. Okey, Okey, baik, Sean ambil dulu. Kita tengok Ya. gelombang yang paling panjang, nama spektrum yang paling panjang adalah gelombang radio. Okey, jadi Sean akan tampal gelombang radio. Okey, cikgu. Okey. Gelombang radio diikuti Di dengan atas ke bawah, cikgu? atas lah. Atas, Kita takut cikgu? tak muat dekat belah bawah. Okey, cikgu. Gelombang mikro, kita akan buat gelombang mikro. Okey. Okey, Gelombang seterusnya mikro. kita ada sinaran inframerah. Okey, nampaknya dia tak nak dengar kata saya, cikgu. Dia terjatuh, ya. Tak apa, saya Jatuh. ada... Ini adalah salah satu eksperimen bagi tarikan graviti. Tapi yang tu kita tak belajar hari ni, cikgu. Tak ada. Kita dah belajar di tajuk yang lepas ni, tarikan graviti. Okey. Sebenarnya ada dalam salah satu slot Mahir di Didik TV itu menceritakan tentang tarikan graviti, Sean. Okey. Hari ini tajuk kita tak ada. Okey, lepas gelombang mikro kita ada sinaran inframerah. Okey. Okey, kemudian kita ada cahaya nampak. Saya terpaksa dekat atas ni, cikgu. Boleh. Boleh, ya, Janji cikgu? kita boleh tampal benda ni. Okey. Sinaran inframerah, kemudian kita ada cahaya nampak. Cahaya nampak, sinaran ultra ungu. Okey. Okey, sinar X dan akhir sekali kita tampal sinar gamma. Sinar X dan sinar Sinar gamma. X dan juga sinar gamma. Okey, kita dah label dah nama-nama. Kemudian sekarang kita nak label mengikut panjang gelombang. Okey, kita nak ikut panjang gelombang. Okey, baik, cikgu. Okey, Sean tampal dulu. Kita nak label panjang gelombang kan kita tak tahu pula kan nombor ni mewakili apa. Ya, cikgu. Okey, Sean tampal dulu panjang gelombang sebagai tajuk. Mungkin tampal Tengah, ya? dekat, cikgu rasa dekat sini je. Kat sini je, Sean boleh tampal kat hujung ni. Okey, boleh, Okey, cikgu. nanti kita tindih-tindihkan nombor supaya tidak kita nampaklah nombor tu kan. Ya, cikgu. Okey. So jadi kita akan mulakan dengan gelombang yang paling panjang. Yang paling panjang. Yang paling besar iaitu gelombang radio. Okey. Okey, gelombang radio ni paling besar. Okey, sebesar mana 10 kuasa 4 tu? Sebesar bangunan. Oh, besarnya, cikgu. Sebesar bangunan. Wah. Okey. Jadi Sean tampal dekat bawah. Bawah panjang gelombang, jadi cikgu. bawah 10 kuasa 4 tu. Okey, boleh. Okey, kemudian kita dah buat gelombang radio, kita ambil gelombang mikro. Gelombang mikro 10 Cikgu. kuasa negatif 1. Okey, gelombang mikro ni adalah sebesar manusia. Oh.
Walaupun mikro tapi namanya sebesar manusia. Gelombang makro tapi sebesar gelombang sebesar manusia saiznya. Okey. Oh, maaf. Kemudian kita ada sinaran inframerah. Okey. Sinaran inframerah sebesar saiz 10 kuasa negatif 4. Sebesar, ni gambar apa ni Sean? Serangga. Serangga Lebah. Lebah kan? Sebesar lebah Ya. 10 kuasa negatif 4 tu. Okey, Okey. kemudian kita ada cahaya nampak. Cahaya yang kita nampak ni, cahaya yang kita nampak hanya mata kita hanya sensitif terhadap cahaya nampak sahaja. So, cahaya nampak ni saiz gelombangnya adalah 10 kuasa negatif 6. Ya. Okey. Okey. 10 kuasa negatif 6 tu besar mana? Sebesar Jarum. lubang jarum. Oh. Sebesar lubang jarum. Wow. Ini dia. Maknanya sebenarnya kecil lah itu. Kecil je. Okey. Okey, kemudian ada 10 kuasa negatif 7 Ya. iaitu untuk sinaran ultra ungu. Sinaran ultra ungu. Okey, Ya. 10 kuasa negatif 7. Okey, kemudian 10 kuasa negatif 7 ni sebesar apa ni? Sel itu. Sel ini kan. Cikgu ambil ni sel-sel protozoa. Okey, ada Euglena, ada ameba, ada paramecium. Okey, inilah sebesar dia. Boleh nampak tak? Dengan mata kasar tu susah sikit Susah kita nak nampak gunakan kan? mikroskop. Kerana itu sinaran ultra ungu ni kita tak boleh nampaklah sebenarnya. Okey, kemudian kita ada 10 kuasa negatif 10 untuk sinar X. Sinar X. Oh, maknanya ni lagi kecil Lagi berbanding kecil. dengan sel tadi. Betul. Okey. Ya. Sebesar ini. Ini adalah neutron ke itu? Ini di dalam atom. Oh, dalam atom. Dalam satu atom. Okey. Sorry, kita akan ada dua, lebih kurang Lebih kurang mana saiz antara 10 kuasa negatif 7, 10 kuasa 10 tu kan? Cikgu peringkan dua sebenarnya. Cikgu peringkan dua untuk molekul dan juga atom. Okey. Lepas bakteria, saiz dia sebesar molekul dan sebesar atom. Okey. Ni molekul, atom. Syah tindihkan sikitlah. Tindihkan. Ya. Tindihkan ke sebab tepi nak muat dua, sebab kan? takut tak nampak. Takut okey, tak muat pula kan kita punya tempat ni. Okey, lepas tu Okey. akhir sekali kita ada untuk sinar gamma. Okey, sinar gamma 10 negatif 12 dan ke bawah. Iaitu sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil sinar gamma. Okey. Okey. Saya mendekat ke atas itu. Okey, dan inilah dia untuk proton. Dekat dalam atom tu. Oh, okey. Macam ada elektron. Macam itulah saiz dia. Saiz Kecilnya. sebesar mana? Sangat kecil kan? Ya, cikgu. Okey. Jadi kita akan susun. Kita akan letakkan anak panah. Anak panah. Okey, kita tengok kan. Kita tengok anak panah ni meningkat sebelah mana ni, Sean? Cikgu, kalau yang meningkat itu, Dia ada meningkat. Kita nak ambil meningkat sebelah mana ni? Anak panah. Meningkat saya rasa bergantung kepada jarak gelombang. Jarak gelombang yang meningkat adalah pada arah ini tu. okey. Jadi Sean akan tampalkan. Okey. Okey. Selepas kita dah tampal panjang gelombang, sekarang kita akan tengok pula daripada segi frekuensi. Cikgu, ni dekat ke atas cikgu? Boleh? Boleh ya? Okey. Okey, sekarang kita akan tampal pula yang berkaitan dengan frekuensi. Okey. Frekuensi pula sekarang, Sean. Ya, cikgu. Okey, sekarang frekuensi kita nak tampal daripada hujung kan? Frekuensi yang paling kecil. Okey. Okey, daripada hujung kita tampal. Frekuensi yang paling kecil. Yang ni ke cikgu? Okey. 10 kuasa 4 yang paling kecil. Ya. Okey, lepas tu ada 10 kuasa 8. Okey, kemudian kita tampal lagi 10 kuasa 12. Ya. Okey, Syah boleh tindih-tindihkan kalau takut nanti tak muat kan? Saya rasa boleh kan cikgu Boleh, untuk setiap sinaran kan cikgu? Okey. Okey. 10 kuasa 15.
Boleh. Okey, kemudian kita ada 10 kuasa 16, 18 dan juga 20. Okey, nampaknya muat lah cikgu. Okey, muat. Alhamdulillah, muat. Okey, dan akhir sekali 10 kuasa 20 untuk sinar gamma. Okey. Sekarang cuba Sean tengok pula daripada segi frekuensi. Kalau kita nak susun daripada segi frekuensi pula Sean kan? Ya. Arah mana arrow cikgu nak letak ni? Arah ke sana atau ke sana untuk susunan meningkat, frekuensi meningkat. Okey, satu soalan yang bagus cikgu. Mungkin saya rasa mereka, kawan-kawan saya yang menonton di rumah pun dapat jawabnya. Tetapi sebelum kita berikan jawapan kepada anda semua, apa kata kita rehat seketika dan kembali semula ke Menengah Atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke slot Menengah Atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nisa untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu fizik. Dan sebelum kita berehat tadi, Cikgu tadi tanya soalan kepada saya kan? Boleh ulang balik soalan tadi ke? Okey, cikgu akan ulang balik soalan cikgu. Ya. Okey, cuba Sean susun semula frekuensi secara meningkat. Okey, frekuensi Okey, secara meningkat. Frekuensi meningkat daripada 10 kuasa 4, 10 kuasa 8. Saya rasa dia bergerak ke arah ini. Okey, betul Sean. Maknanya saya lekat dekat sini lah. Ya. Okey, jadi kesimpulan satu kesimpulan yang boleh kita buat daripada sini ialah kalau panjang gelombang besar, frekuensi kecil. Kecil. Ya, betul. Okey, panjang gelombang besar, frekuensi kecil. Ya. Okey, kalau panjang gelombang tu kecil, maka frekuensinya besar. Ya. Okey. Dalam erti kata lain, panjang gelombang adalah berkadar songsang dengan frekuensi. Apabila panjang gelombang bertambah, maka frekuensi akan berkurang. Okay, itu dia yang boleh kita simpulkan daripada aktiviti kita tadi, hubungan di antara panjang gelombang dan frekuensi bagi gelombang spektrum elektromagnet. Okey. Okey Sean, Ya. tadi cikgu pun cakap kan, ni macam ni panjang-panjang ni, macam mana kita nak hafal? Betul, Cikgu. Okey, kita nak hafal. Ya. Selalu cikgu akan hafal, cikgu akan bersama dengan murid-murid cikgu untuk buat akronim. Akronim. Okey, baik. Akronim. Apa yang kita guna adalah guna makeup X. Oh, terjatuh okey. semua. Terkejut semua BBM ni dengar cikgu punya akronim ni. Ya. Guna makeup X untuk nampak merah menyala roar. Oh, sebab tu kita ada G, X, U, N, M, R. Boleh nama dia, Cikgu? Okey, cikgu ulang Okey. Guna makeup X Okey. untuk nampak merah menyala roar. Dia okey. kena ada lah intonasi dia, barulah kita boleh bezakan dengan akronim-akronim yang lain kan. Ya, betul. Jadi kalau untuk mengingat spektrum gelombang elektromagnet, kita akan guna akronim tadi. Sean ingat ke? Guna makeup X untuk nampak merah menyala roar. Oh, nampak merah menyala roar. Roar. Okey. Ya, cikgu. Jadi itu adalah cara untuk kita menghafal gelombang spektrum elektromagnet. Ya, Okey cikgu. Sean, tanpa membuang masa, kita nak terus kepada aplikasi pula. Boleh, Cikgu. Sekejap, Okey, Cikgu, saya nak letakkan aplikasi. benda ni balik, Cikgu. Sebab macam Cikgu sebutkan tadi, gelombang elektromagnet ni tak boleh putus-putus kan, Cikgu? Ya, betul. Ya, tak boleh dia adalah, putus-putus. berterusan ataupun Selanjar. Selanjar. Bukan salah satu ciri-ciri bagi gelombang yang kita belajar hari ini. Okey, baik, Cikgu. kita akan teruskan dengan aplikasi yang pertama, Ya. bagi gelombang radio. Okey. Okey, gelombang radio, aplikasinya adalah pada komunikasi radio jarak jauh, penyiaran radio dan juga TV tempatan. Okey, cikgu ada gambar ni. Ya, Cikgu. Cikgu ada gambar. Okey, cikgu bagi kat Sean tampal. Okey, Cikgu, boleh. Okey. Ada tak lagi yang Ini, berkaitan? Cikgu. Mana?
Ya, walkie-talkie. So, saya ada dua sekali, Cikgu. Yes. Maknanya So, yang nak ni saya cikgu letak rasa tampal pada tajuk cikgu rasa. Okey, boleh, Cikgu. Okey, Gelombang tampal pada radio. tajuk. Gelombang radio. Okey, saya tampal Okey, kat jadi sini. tadi Sean, Ya. walkie-talkie yang kita gunakan tadi adalah gelombang radio. Ya. Okay. Ada banyak gelombang kan tadi kita belajar tadi. Ya, Ada betul. 7 semuanya. Ah. Jadi walkie-talkie itu termasuk di dalam gelombang radio Ya. dan merupakan gelombang yang mempunyai panjang gelombang yang paling panjang. Yang paling panjang. Paling panjang, maka frekuensinya adalah paling Kecil. kecil. Okey. Ah. Seterusnya kita Ya. akan teruskan dengan gelombang mikro. Okey. Okey, gelombang mikro ni aplikasinya adalah pada satelit, rangkaian telefon bimbit dan juga memasak. Oh. Memasak kan? Ya. Cikgu Sean cuba tengok atas meja cikgu ni mana gambar yang sesuai untuk Sean tampalkan. Saya dah jumpa, Cikgu. Okey, yang tu. Ini dia adalah Okey, yang ni. dan juga telefon bimbit serta satelit. Okey. Apa yang cikgu nak cerita tadi? Cikgu nak cerita tentang gelombang mikro. Macam mana gelombang mikro ini boleh berfungsi untuk memasak. Ya, cikgu. Kan sebenarnya dekat dalam gelombang ketuhar gelombang mikro, di dalam itu ada satu sumber yang akan menghasilkan gelombang mikro. Jadi kita tahu bahawa gelombang mikro ini ada satu frekuensi. Apabila frekuensi ini dipancarkan, jadi molekul-molekul makanan tadi akan turut bergetar menyerupai frekuensi yang dipancarkan oleh gelombang mikro. Okey. Maka makanan akan jadi panaslah. Makanan akan jadi masaklah sebab telah menerima tenaga daripada gelombang mikro yang dipancarkan tadi. Sebab tadi kita belajar awal-awal tadi Sean, frekuensi berkadar terus dengan tenaga. Apabila frekuensi bertambah, maka tenaga juga akan bertambah. Jadi dengan cara itulah makanan boleh dimasak atau dipanaskan. Okey, sekarang saya faham. Sekarang kita teruskan kepada sinaran inframerah. Sinaran inframerah, sambil-sambil cikgu terangkan, Sean boleh cari tengoklah apa gambar yang ada kaitan. Sean boleh tampal dekat board kita. Okey, boleh, Cikgu. Okey. Sinaran inframerah aplikasinya adalah pada alat kawalan jauh. Alat kawalan jauh, kalau kita nampak warna merah kat depan tu, itu adalah di bawah sinaran inframerah. Kamera dan teropong, macam dalam gambar slide cikgu, kalau menggunakan kamera yang menggunakan inframerah, kita tak akan nampaklah gambar-gambar ni. Kita akan nampak hanya bentuk-bentuk warna haba. Okey. Kemudian ada pemanggang dan pembakar, rawatan untuk sakit otot sebenarnya, Sean. Rawatan untuk sakit otot menggunakan sinaran inframerah. Okey. Kemudian seterusnya kita ada cahaya nampak. Cahaya yang kita nampak ni lah. Okey, cahaya yang kita nampak hanya cahaya nampak yang kita boleh nampak. Sebab tu nama dia cahaya nampak. Okey, untuk gelombang-gelombang yang lain, mata kita tak boleh nampak. Sebab tu nama dia lain. Okey. Cahaya nampak ni digunakan pada fotografi, untuk kita melihat persekitaran dan tumbuh-tumbuhan, menggunakan cahaya untuk fotosintesis dan juga laser. Tadi Sean guna laser tadi, Sean pancarkan melalui kabel gentian optik. Ya, betul. Okey, jadi cahaya nampak yang dipancarkan pada satu hujung akan sampai kepada hujung yang lagi satu. Okey, tapi hanya kabel gentian optik sahaja yang boleh berfungsi sebegitu. Dan topik ini murid-murid akan pelajari seterusnya dalam tajuk yang akan datang. Hari ini cikgu tak cerita tentang gentian optik. Cikgu cuma cerita aplikasi sahaja. Okey. Okey, seterusnya. Sean dah habis tampal ke? Dah, cikgu. Okey, cikgu akan teruskan dengan sinaran ultra ungu. Okey, cikgu ada terbaca tau. Mata ular. Mata ular? Mata ular. Mata ular sebenarnya tidak dapat melihat macam kita. Kalau ular tengok kita, dia tak nampak lah Sean pakai baju warna biru. Dia tak nampak lah. Okey, tapi ular nampak sinaran ultraviolet ni. Okey. Dan ada juga sesetengah ular yang matanya sensitif terhadap inframerah. Jadi ada ular yang sensitif terhadap inframerah dan ada ular yang sensitif terhadap UV. Ada ular ciri-ciri tertentu lah kan. Itu. Okey, lepas tu kan sinaran ultra ungu ini juga digunakan untuk mengesan wang kertas palsu. Untuk mensteril alat perubatan dan juga merangkap alat perangkap serangga. Okey.
Cikgu teruskan untuk yang seterusnya. Okey. Yang seterusnya adalah sinar X. Okey, untuk sinar X ini digunakan untuk pengimejan, radioterapi dan juga diagnostik. Okey. Dan pengimbas bagasi di lapangan terbang. Oh, pun sinar X itu? Ya, menggunakan sinar X. Ya. Okey, jadi bila sinar X ni sebenarnya elektron dengan halaju yang sangat tinggi. Okey, katalah kalau sinar X dipancarkan kepada tubuh kita, okey, tulang kita adalah merupakan satu bahan yang sangat tumpat. Ya. Jadi bahan yang sangat tumpat akan menyerap sinar X ni pula. Ya. Manakala kita punya otot-otot, isi-isi kita punya organ-organ bukanlah satu bahan yang tumpat. Ya. Jadi elektron tadi yang dipancarkan sinar X lah. Okay? Ya. Sinar X akan menebusi melalui organ kita Ataupun tulang ataupun lah. lemak kita. Tapi tulang tadi akan serap. Sebab itu pada rajah pengimejan kita akan nampak yang warna putih-putih itu tulang. Tulang. Maknanya dia iaitu, menyeraplah sinar X. Sinar X terserap dekat situ. Ya. Tapi bila warna hitam dia akan just melalui sajalah. Okey. Lepas macam tu. Oh, Sebab okey. tu ada warna hitam putih pada filem X-ray ini. Okey. Okey. Dan kita tengok akhir sekali adalah sinar gamma yang digunakan untuk merawat sel kanser. Actually bukan merawat tau, membunuh sel kanser. Untuk membunuh sel kanser dan ada juga untuk pensterilan dan pemprosesan makanan. Cikgu nak tunjuk satu simbol lah dekat Sean. Ya. Okey, ini simbol dia Sean. Okey. Okey, simbol ini adalah simbol yang akan diletakkan kepada makanan yang disterilkan menggunakan sinar gamma. Okey, Sean boleh tampal. Tak perasan Okey, nanti mungkin lepas ni kalau Sean pergi ke pasar raya, Sean tengok makanan dengan label ini, maka kita tahulah bahawa makanan tersebut telah disterilkan menggunakan sinar gamma. Okey, sebab kan sinar gamma ni akan membunuh bakteria. Jadi bila bakteria tu telah mati kan. Jadi makanan tu akan tahan dengan lebih lama. Ya, betul. Macam itulah dia punya aplikasi kepada sinar gamma tadi. Okey. Dan saya rasa kita dah lebih kurang dah tahu dah aplikasi untuk setiap sinar gamma kita menggunakan macam tadi untuk makanan, radioterapi dan sebagainya. Sinar X pula untuk sebagai contoh filem sinar X untuk melihat tulang dalam bidang perubatan. Ada gambar ni kan. Mungkin Sean tak perasan tadi kalau Sean nak tampal. Okey, dan seterusnya sinaran ultra ungu seperti di mana kita gunakan sekarang untuk mensterilkan bahan-bahan yang diperlukan. Cahaya nampak, apa yang kita boleh nampak dengan mata kasar kita. Sinaran inframerah, gelombang mikro dan juga gelombang radio. Saya rasa agak bagus juga kita tahu apakah aplikasi daripada pembelajaran kita untuk hari ini. Betul, Dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Nisa untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu fizik. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey Sean, tadi kita dah buat, semua kita dah belajar. Sekarang tiba masa untuk kita cuba menjawab beberapa soalan Sean. Okey, boleh. Kita tengok soalan yang pertama, sinar ultra ungu boleh digunakan untuk agaknya mana satu? Adakah membunuh sel kanser? Adakah mengesan wang kertas palsu? Menentukan kedalaman lautan? Atau memeriksa bagasi di lapangan terbang? Okey, saya rasa jawapan yang paling tepat adalah B, Cikgu. Okey, pandailah Sean ni. Okey, cikgu terangkan sedikit. Okey, pandai. Nombor 1, membunuh sel kanser adalah sinar gamma. Menentukan kedalaman lautan, kita menggunakan gelombang bunyi, ultrasonik. Dan D, memeriksa bagasi di lapangan terbang. Tadi kita cakap menggunakan sinar X. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Rajah di bawah menunjukkan suatu spektrum elektromagnet. Apakah P, Q dan R? Ingat lagi tadi akronim tadi? Okey. Guna makeup X untuk muka nampak untuk nampak muka merah
Untuk muka nampak. boleh juga, Okey. muka boleh juga, merah, menyala. Yang tu yang paling ingat kan. Okey. Jadi macam mana kita nak aplikasikan akronim yang telah kita hafal tadi? Okey. Guna Makeup X, maksudnya R kita adalah G. Okey. R kita adalah G, iaitu gamma. Okey, betul. Okey, jadi kita tengok gamma adalah pada A. Betul? Betul Ibu. So, Maknanya jawapan- secara kesimpulannya, Ya. dah dapat dah jawapan sama ada A atau C. Ya, betul. Betul. Tapi kenapa cikgu pilih, tapi kenapa jawapan dia A? Kita kena check balik dekat Q dengan P menggunakan kita punya akronim tadi. Ya. Guna Makeup X untuk. So, yang ini untuk. Ultra Allahu ungu. Akbar. Oh, Okey. okey. Untuk nampak merah. ya. Merah menyala raw. So P adalah merah. Sebab itu jawapan dia A bukan C. Okey. Jadi macam itulah cara untuk kita gunakan akronim tadi. Ya. Seterusnya, soalan yang ketiga, raja di bawah menunjukkan penggunaan gelombang elektromagnet. Pasangan manakah yang betul tentang ciri-ciri gelombang yang digunakan? Kita tengok antara kita tengok ciri bagi frekuensi dan juga panjang gelombang. Okey, Sean nak cuba jawab, Sean? Okey, saya cuba jawab Ibu. Okey. Sebab kita dah belajar dah apabila frekuensi tinggi, panjang gelombang adalah pendek dan Okey. sebaliknya. Okey. Maknanya saya akan tengok dulu hubung kait dia Ibu. Okey. A tinggi pendek adalah betul, tapi bukan jawapan yang kita nak pilih lagi. Tinggi panjang mungkin tidak, rendah panjang mungkin tidak. Kejap. Tinggi pendek. Betul. Okey. Alright, saya rasa Ibu, sebab kita nak gunakan untuk sinar gamma kalau tak silap saya. Betul. Di mana sinar gamma frekuensi dia ataupun panjang gelombang dia adalah pendek. Betul. Bermaksud frekuensinya adalah tinggi. Yes. Maka jawapannya adalah A. Yay! Betul. Betul. Alright. Okey, kita teruskan kepada soalan yang terakhir. Baik, Ibu. Okey. Wow. Sebuah stesen radio mengeluarkan gelombang radio pada frekuensi 100 MHz. M besar untuk mega. Okey, sebenarnya kat sini ada cikgu sentuh sedikit tentang pengiraan bagi imbuhan. Imbuhan dalam fizik. Ada tera, mega, giga, kilo, desi, senti, mili, mikro, nano dan juga piko. Okey. Jadi untuk mega gantikan sahaja M, tengok M, mega 10 kuasa 6, gantikan sahaja M dengan 10 kuasa 6. Ya. Okey, kemudian tukar kepada bentuk piawai. 10 kuasa 6 ini kan kuasa 2 2. titik perpuluhan. Allahu Akbar. Okey, 2 titik perpuluhan, maka 2 tanpa 6 dapat 8. Jadi jawapan dia ialah 1.0 darab 10 kuasa 8 Hertz. Okey. Memang kita kena letak dia sebagai satu. Sebab dia bentuk piawai dia lah. Bentuk Macam ada kat sini piawai. kan 10 kuasa negatif 6 dan sebagainya lah. Okey, baik. Okey, habis soalan kita. So kita nak tengoklah apa yang telah kita pelajari pada hari ini, iaitu ciri-ciri gelombang elektromagnet. Ada medan-medan tadi kan, medan elektrik, medan magnet, lepas tu yang berserenjang, berayun secara berserenjang, lepas tu laju cahaya tadi kan, macam-macam lagi kan kita dah belajar tadi. Betul. Okey, kemudian ada komponen spektrum elektromagnet. Inilah dia komponen yang tadi kita kena ingat dengan akronim kita. Lepas tu akhir sekali kita dah belajar aplikasi setiap komponen bagi spektrum elektromagnet daripada gelombang radio sampailah sinar gamma. Okey Sean, sebelumlah cikgu sebelum kita berakhirkan Sean, cikgu nak tanya sikitlah. Daripada awal kelas sampai akhir kita punya pembelajaran, kalaulah cikgu nak tanya tentang, boleh tak Sean kaitkan sedikit tentang mungkin daripada segi sikap saintifik dan nilai murni yang telah Sean mungkin terfikir yang berkaitan dengan kita punya tajuk pada hari ini, Sean. Saya rasa kalau saya kaitkan dengan aplikasi yang kita ada di sini, saya rasa sebagai ataupun berkaitan dengan nilai murni, apa yang kita dapat peroleh daripada sinar gamma, sinar X dan juga evolusi kepada bukan sahaja pencarian tetapi juga aplikasinya, saya rasa kita kena gunakanlah aplikasi ataupun konsep-konsep yang kita dah temui pada cara yang baik. Maksudnya kita gunakan untuk kebaikan bagi ke semua manusia. Betul. Kan? Jadi apa yang kita boleh cakap hari ini adalah sumbangan dalam bidang sains dan teknologi daripada zaman dahulu sehingga sekarang ini berkembang dengan sangat pesat. Dan kita sebagai manusia yang mempunyai akal fikiran mestilah menggunakan semua teknologi ini dengan cara yang sangat baik, dengan berhemah. Kan, contohnya janganlah
macam teknologi sekarang kan, apa orang cakap, teknologi di hujung jari. Jadi janganlah kita menggunakan pengetahuan dengan cara yang tak baik, seperti menggodam aplikasi-aplikasi lain untuk kepentingan sendiri. Ya, betul. Okey, Sean, itulah sahaja apa yang cikgu berkongsi hari ini tentang gelombang elektromagnet. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan juga cikgu, sekiranya kalau kita ataupun kawan-kawan saya ada di rumah yang sedang menonton sekarang, mereka nak memperkukuhkan kefahaman mereka, saya rasa mereka boleh mendapatkan latihan di Sumberku, kan? Ya, betul. Sebenarnya untuk latihan pengukuhan, murid-murid di rumah boleh mendapatkan banyak latihan, banyak soalan di laman sesawang Sumberku. Ya. Okey. Okey, baiklah. Dan seperti yang tertera pada skrin anda sekarang, di sanalah anda boleh mendapatkan ataupun laman web ataupun sesawang Sumberku, di mana anda boleh mendapatkan latihan untuk memperkukuhkan lagi kefahaman dan juga apa yang kita dah belajar pada hari ini. Terima kasih lagi sekali Cikgu Nisa atas perkongsian ilmu cikgu, dan kepada anda semua yang menonton. Terima kasih kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya di slot menengah atas. Bye-bye dan terima kasih. Okey cikgu, kita cakap-cakap sikit cikgu. Okey. Didik TV KPM